صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, pemimpin-pemimpin setempat, ustaz-ustaz, para ahli ulama tempatan, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran. Bersama-sama kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana malam ini diizinkan Allah kita berada dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Setelah kita dilatih oleh Allah sebulan lebih lamanya untuk menjadikan diri kita ini orang-orang bertakwa, dilatih kita dengan berbagai-bagai bentuk latihan di bulan Ramadan dulu. Dilatih kita dengan banyak sembahyang, dilatih kita dengan banyak baca Quran, dilatih kita dengan banyak zikir, dilatih kita dengan banyak selawat, dilatih kita dengan banyak sedekah, dan ada pula sedekah yang wajib, zakat fitrah. Semua latihan-latihan itu menuju ke arah ketakwaan. Mudah-mudahan kita sekarang ini sudah pun menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau belum, ada sebab mengapa. Ada mengapa dia tak boleh jadi orang takwa itu. Kerana latihan-latihan itu memang mampu mendidik kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, banyak sembahyang. Apa kata Allah? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah seseorang daripada perbuatan yang keji dan perbuatan yang maksiat. Orang dah sembahyang tak ada lagi buat benda-benda keji. Orang dah sembahyang tak ada lagi ngambil nombor ekor. Orang dah sembahyang tak ada lagi mencuri. Orang dah sembahyang tak ada lagi rasuah. Dia tercegah daripada perbuatan apa? Fahsya dan munkar. Fahsya itu keji, munkar itu maksiat. Banyak sembahyang tu. Semalam 20 rakaat. Sebulan dah 6 rakaat, kita punya banyak tu. Patutnya dah jadi wali dah. Tak ada buat yang dilarang, tidak mendengarkan yang disuruh. Tapi udah aku belum jadi wali, kalau belum, apa siapa? Kena cek balik, semayangnya macam mana, bacaannya macam mana, gerak-geriknya macam mana dan sebagainya. Kemudian banyak baca Quran. Bila kita baca Quran, baca juga maknanya. Jangan baca dia tak tahu mana.
Kalau baca dia tentang makna, sepertinya macam dia pandai nyanyi lagu Hindustan, makna tak tahu. Nyanyi pandai, makna tak tahu. Macam itulah kalau baca Quran dia. Cari makna juga. Dan sekarang ni cari makna senang benar. Banyak tafsir-tafsir mana-mana Quran dia. Ada Quran yang ada makna apa ada. Bila kita baca, kita akan jumpa ayat وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dekat Melayunya, barang siapa mencari satu cara hidup lain daripada cara hidup Islam, maka sekali-kali tidak diterima Allah darinya, dan orang itu di akhirat nanti akan tergolong ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Tak ikut Islam rugi. Jadi kena ikut Islam. Kita tahu, itu perintah Allah. Apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Mayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, pendidikan cara Islam, perjuangan cara Islam. Apa saja kena ikut cara Islam. Jadi kita akan amalkan Islam dalam hidup kita. Kerana kalau tak ikut Islam, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jadi rugi. Kalau rugi, artinya masuk neraka. Apa saja? Semua mendidik kita menjadi orang-orang takwa. Kita baca Quran, zikir, banyak zikir, akan menjadikan jiwa-jiwa kita ini tenang. Allah khabar juga dalam Quran. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir itu akan menjadikan jiwa-jiwanya tenang. Tenang jiwanya. Sifatnya sifat mahmudah saja. Sifat taubat, sifat sabar, sifat qanaah. Sifat tawadhu' tu yang semua tenang jiwa ni. Jadi dia itu bahagia. Itulah lain-lain. Sebulan lamanya intensif, sepenuh masa. Patutnya sekarang ni kita sudah menjadi orang bertakwa dah. Tidak, bukan tahun ini je. Sebelum ini kita dah berlatih lagi setahun. Dan saya ni sekarang umur dah 82. Kita dah dilatih setahun, sebulan, setahun, sebulan menjadi orang takwa. Patutnya dah jadi orang takwa juga. Tapi kalau belum apa? There must be something wrong. Ada yang tak kena. Baik, untuk malam ini kita sambung lagi pembacaan kita. Kalau tak salah saya, dah lama ada berhentinya. Kita sekarang membacakan bab yang ataupun surah yang 76. Surah Al-Qiyamah. Kita sedang membaca surah-surah dalam Quran yang ada sangkut paut dengan kehidupan di akhirat. Sama ada syurga atau neraka. Apa saja kehidupan di akhirat ada surah-surah tertentu dan kita baca sekarang. Setiap satu. Sebelum ini kita dah baca dah surah apa? Surah Al-Qari'ah. Untuk malam ni kita baca surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ya. Al-Qiyamah ni banyak orang dapat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Kita baca senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu yarjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبئ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة walau alqa ma'azira. La tukharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah. Wujuhun yawmaidhin nadhirah ila rabbiha nadhirah
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم. 40 ayat. Dah baca ni. Pendek-pendek ya. Tapi dalam kitab kita ni dia bermula dengan ayat yang kena ya. Bukan dia mula daripada la uqsimu biyaumil qiyamah, ayat yang benar. Ya. Dia bermula dengan apa? Tengok ayat yang benar apa? Ayat yang kena ya. Lari dia nanti ya. Surah Al-Qiyamah bermula dari ayat yang ke-6. Al-Qiyamah. Ya, nombor 6. Ayatnya berbunyi begini. Ya. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Kayak ini ya. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Cakap lagi apa? Orang yang bertanya. Ainan yashrabu biha. Orang yang bertanya. Apa dia? Kapankah hari kiamat? Bila berlaku hari kiamat tu orang tanya. Jawab apa? Yang ketujuh. Yufuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yang ketujuh. Ya? Apa dia? Bukan surah kiamat. Ya, ini surah kiamat. Kita ambil waktu 12 bulan 2. Bulan 3 tak ada ngaji. Surah apa? Surah kiamat juga. Oh, dah baca dulu lah. Ya. Surah apa? Surah apa surahnya? Nombor? Ayat nombor 6. Betul ayat nombor 6. Saya baca tadi ayat nombor 6 lah. Ayat kiamat ya? Kiamat. Ini nombor 6 ya? 4, nombor 6 ya? Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya kamu bila berlaku hari kiamat tu. Alright. Itu yang itu baca ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka bertanya. Kau bertanya kan? Orang bertanya apakah hari kiamat itu? Apa benda yang hari kiamat tu? Kapankah hari kiamat tu? Bila hari kiamat tu berlaku? Orang tanya itu. Jadi jawab apa? Ayat nombor 7. Fa iza bariqal basar. Artinya apa? Maka bila
Bila pemandangan bingung serta takut, masih takut je. Risau je. Masing-masing risau. Dalam surah Abasa wa Ta'ala disebut lagi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Bila ditiup sangkakala tu, masa tu dia dah tak ingatkan saudara-saudara dia, tak ingatkan ibu bapa dia, tak ingatkan anak-anak dia. Masing-masing anak ingat, takut risau dia, bimbang dia. Apa nak jadi lepas ini? Lepas ini apa? Lepas ini apa? Lepas ini apa? Itu bila berlaku. Ini pun begitu juga. Iaitu faizal bariqal basar, pandangan dah tak nampak yang lain. Nampak apa benda yang berlaku, kemalangan yang berlaku, musibah yang berlaku pada kita. Itu yang ke-7. Yang ke-8, wa khasafal qamar, wa khasafal qamar, dan bulan menjadi gelap. Bulan tak mengeluarkan cahaya lagi dah. Wa khasaf terjadi gelap. Qamar itu bulan. Wa khasafal qamar, gelap. Tak nampak apa-apa. Sekarang ni kalau di luar tu bulan terang, nampak kita jalan ni. Nampak jalan, nampak apa, bulan tu nampak cahayanya. Ini dah gelap sekali-kali. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9 artinya wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa jumi'asy syamsu wal qamar itu apa? Dan dikumpulkan matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu sekali. Matahari sekali dengan bulan, bukan berasing-asing dah. Dia malam dan siang apa je, tak ada apa. Itu kita nak berlaku kiamat ya. Ya. Kemudian yang ke-10, yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kata manusia apa? Yang 10 ya. Manusia akan berkata di hari itu, kemana lari? Nak lari ke mana? Orang yang hero-hero atau orang yang derhaka-derhaka itu mana lari? Orang yang tak mau sembahyang, mana lari? Orang yang tak mau memperjuang Islam, mana lari? Orang yang menentang Islam, mana lari? Orang macam Benjamin Netanyahu nak lari mana? Lari ke masuk. Orang yang macam George Bush nak ke mana? Begitulah. Bintang pegang kerana mereka untuk ada. Manusia akan berkata di hari itu, kemana lari? Nak lari mana? Ayat ke-11. Apa ayat Quran yang ke-11? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Ila rabbika, kepada Tuhan kamu. Pada hari itu kamu akan berjumpa dengan Tuhan. Tidak ada tempat lari. Tak ada tempat lari. Dengan jumpa dengan Tuhan je. Di Padang Mahsyar kita jumpa ya. Tidak ada tempat lari, tempat berlindung, tak ada. Yang ke-12, kepada Tuhanmu lah di hari itu tempat tetap. Tuhan yang ke-12 ya. Ayat yang ke-12. Sudah tadi ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yang ke-12, yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Yang itu kan 12, yang ke-13. Yang 12, ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yang ke-12, kepada Tuhanmu di hari itulah tempat tetapnya. Yang 13, diberitahu kepada manusia di hari itu apa yang sudah dikerjakan dan apa yang ditinggalkannya. Semua ni nampak kita tu, apa yang telah kita buat, apa yang kita tinggalkan, semua dari ke bawah ni. Itu ayat yang kita baca ni. Yang kejap ni kan. Yunabbi'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Ketika itu kamu tahu apa yang kamu buat dulu, apa yang kamu buat kemudian, semua tahu. Dalam ayat lain yang semua orang apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa melakukan kebajikan walaupun sebesar zarah akan dapat diperlihatnya di akhirat. Dia nampak apa yang dia buat. Dia mayang nampak, dia bersedekah nampak, dia baca Quran nampak, dia selawat nampak, kalau buat kebaikan walaupun sebesar zarah kecil je pun nampak. Tapi begitu juga kalau dia buat jahat walaupun sebesar zarah, dia akan memperlihatkan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua dia nampak sudah akhirat. Tapi lagi. Karena semua akan menjadi saksi. Tangan jadi saksi, kaki jadi saksi, mata jadi saksi, telinga jadi saksi, apa saja kulit menjadi saksi. Itu hari kiamat tu ya. Tak boleh lari. Menandakan keadilan Allah Taala. Itu yang 13 tu ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin
bima qaddama wa akhar. Yang ke-14, balil insanu ala nafsihi basira. Yang lagi yang ke-14. Bahkan manusia di hari itu amat mengerti akan dirinya. Maksud orang tak ada lagi ego, tak ada lagi action, tak ada lagi sombong, tak ada lagi takabur. Sedar akan diri dia siapa? Yang mendalam ketakutan, risau aja pada ketika itu ya. Manusia, semua manusia itu, maksud saya itu. Balil insanu ala nafsi basira. Dia nampak apa yang akan berlaku pada diri dia. Walau alqa ma'azira. Artinya yang ke-16. Walau alqa ma'azira. Tengok yang ke-16 artinya. Walaupun dia memajukan alasan-alasan pembelaannya, dia tak betul. Mana yang nak nafikan? Aku tak ada tengok wanita, pada mata dia tak ada. Aku tengok, tak ada gambar dia kena tengok wanita. Aku kan curi tangan dia ada, dengan tangan yang curi ni betulnya. Aku kena ambil nombor ekor kata mulutnya, kata lidah. Tangan kata ini tangan dia ambil nombor ekor tu. 5944. Tahu 5944 ada dua. Jadi ke mana lagi? Aku kan pergi karaoke, kata kaki pula dia cakap. Dia jadi saksi. Aku dah pergi dulu katanya. Ini kaki cakap. Jadi sudah semuanya menjadi saksi. Macam mana nak bela? Apa hujah lagi nak bela diri? Dalam surah Yasin selalu kita sebut setiap malam tu. Selalu kita baca tu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu lidah-lidah mereka disil, ditutup. Tak cakap. Tapi bercakap tangan-tangannya. Tangan-tangan cakap dan kaki-kaki menjadi saksi tentang apa saja yang telah dilakukan oleh dia dalam dunia. Menandakan keadilan Allah Ta'ala. Allah tu maha adil. Tak boleh nak nafirah. Semua cakap. Anggota kita cakap. Badan kita cakap. Kaki cakap. Tangan cakap. Lidah cakap. Lidah tutup. Tapi kadang-kadang cakap kita. Semua cakap. Tak boleh lari dah. Kalau tak ada dibuat Tuhan waktu itu, orang yang jahat tu untunglah dia. Dia dalam dunia ni tak semayang, dalam dunia ni tak puasa Ramadan, dalam dunia ni berjudi kerjanya, dalam dunia ni ambil nombor ekor je kerjanya, dalam dunia ni minum arak dia, berzina dia, merompak dia, apa saja kejahatan lepas ni. Kalau dia mati-mati begitu je, tidak ditunjukkan apa yang dia lakukan dalam dunia ni, mana dia lepas begitu je. Kalau dia lepas mana, dia lepas dari kesalahan, Tuhan tak adil lah. Nak menandakan keadilan Allah, ditunjukkan. Tengok ni kamu ni. Kamu minum arak. Tengok ini kamu ni mencuri. Tengok kamu ambil rasuah. Tengok kamu isap darah. Tengok kamu berzina. Semua nampak tu. Tuhan lari. Itu dia akhirat ya. Apa itu menandakan keadilan Allah. Walaupun ia memajukan alasan-alasan pembelaannya. Itu yang ke-15. Yang ke-20. 20 je. 16 tadi. Yang ke-15 tadi apa? Walau alqa ma'azira la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'na fattabi' qur'ana summa inna alaina bayana. Ini tidak berbicara kata ya. Terus ke-20. Kalla bal tuhibbunal ajira. Itu yang ke-20 ya. Apa kalla? Tetapi sayang, kamu lebih mencintai dunia. Kamu lebih mencintai dunia. Siapa cinta dunia? Langsung tak kisah tentang akhirat, dia akan tertipu kerana dunia ni kerjanya menipu daya. Mana tahu Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Mata benda dalam dunia menipu daya saja. Duit menipu daya, perempuan menipu daya, rumah menipu daya, mentokar menipu daya, motosikal, apa saja emas menipu daya.
Cari dunia ni, kejar dunia sampai tak semayang. Kejar dunia ni sampai tak puasa Ramadan. Kejar dunia ni sampai rasuah. Kejar dunia ni sampai apa? Sampai mencuri dan sebagainya. Akhirnya ni dapat dunia. Kaya. Tapi tak ada perbezaan kita. Kaya perbezaan, umur dah 82. Kenapa siapa orang umur 82? Yang cakap benda. Pergi kedai kopi. Okey, bagi kopi satu, jangan bubur gulai aja. Kenapa? Kenapa tak boleh gulai? Kerja mana? Saya kerja mana? Dia mana? Makan gulai. Oh, tu salah dia. Kata kopi kedai ya. Betul? Nak roti canai kata dia nanya kita. Saya mana boleh makan roti canai? Roti canai ada banyak minyak. Minyak tu apa? Banyak kolesterol. Saya ada penyakit jantung. Sedap ni Pak Haji ni ya. Daging ada, kambing ada, lembu ada, usa ada. Saya mana boleh makan kambing? Kenapa? Darah tinggi. Oh jangan. Ini ada sotong ada, kerang ada, ketang ada, lala ada, siput ada. Apa jawapan? Saya itu mana boleh makan? Kenapa? Go out. Dia go out. Hati nak makan apa pagi? Wah, saya roti menggali saya colik dengan kopi baik. Apa kata saya? Sedap kan? Itu orang tertipu tu. Nak kahwin pun tak boleh. Kenapa? Oh nak kahwin boleh. Duit banyak, orang dah lah. Duit juta-juta. Tapi nak kahwin apa? Jalan boleh. Kahwin dulu. Itu Allah kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan hanya mata benda yang menipu daya. Di sini tulis kalla bal tuhibbunal ajrah. Ketika itu dia hendakkan benda-benda yang segera aja. Dunia ni dia hendak hal dunia aja. Tetapi sayang kamu lebih mencintai dunia. Yang ke-21 apa dah? Wa tazarunal akhirah. Artinya apa? Kamu tinggalkan akhirat. Mayang tak ada, baca Quran tak ada, ngaji tak ada. Jenuh orang ngaji tak siapnya, tak siapnya. Kalau ngaji dia berang, penting ke lah. Dia bukan ustaz, cikgu dia kan. Itu yang tak datang. Kalau datang pun balik. Tak suka kan majlis ilmu. Padahal apa hukum ngaji tu? Wajib. Ini dah. Hendak kan apa? Sembahyang sunat, hendak kan sembahyang tarawih 20 rakaat. Ngaji pun tak ada. Tazkirah tak ada. Kenapa? Saya jawab. Kenapa tak ada tazkirah? Kerana buat 20 rakaat. Ada kalau buat 20 rakaat, apa salahnya ada tazkirah lepas itu? Lambat balik, korban sikit. Apa salah lambat balik? Banyak masjid-masjid yang buat apa itu? Tuan-tuan pergi satu masjid namanya Masjid Taman Samudra. Masjid Al-Hasan, Taman Tambura. Dia pun ada rakaat je. Tapi ada tazkirah. Lambat sikit baliknya. Lambat sikit balik. Tidak. Langsung mati. Tak ada. Sedangkan tazkirah tu apa hukumnya tuan-tuan? Wajib. Main tarawih apa hukumnya? Sunat. Nak memelihara yang sunat, tinggal yang wajib. Anda ada. Memang ada. Bukan di sini aja, di mana-mana yang begitu. Tempat orang Melayu tu, walaupun yang berkuasa itu handai agamanya, ustaz, pandai, tapi macam itu juga. Ustaz? Kita perintah. Mana ada kita perintah kan? Tak ada. Boleh. Tak ada perintah diraja, tak ada. Raja mula dia melawat sini tak ada sembahyang 20 rakaat. Ada tak? Dia pun sembahyang bawa 8 rakaat. Baik. Itu yang berlakunya bukan pasal kita perintah, tak ada. Itu kerana mereka nak menunjukkan kekuasaan dia saja. Itu yang ke-21 ya. Yang ke-22, beberapa muka pada hari itu berseri-seri. Yang ke-22 ya. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Wujuhun, artinya muka-muka mereka itu pada hari itu berseri-seri, cemerlang, gemilang, terbilang.
Berseri ila rabbiha nazirah. Ketika itu kenapa berseri? Karena kepada Tuhan dia dapat melihat, dapat nengok Tuhan, nengok Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, nak nengok Allah, nak nengok Tuhan hanya di syurga saya. Yang lain bukan tak ada, Allah tak ada di mana-mana pun. Tapi Allah tak izinkan. Nak nengok Tuhan hanya di syurga. Sudah di syurga baru boleh. Allah izinkan. Masa itu berseri, itulah merupakan nikmat yang paling besar. Iaitu nikmat melihat wajah Allah. Tak ada yang lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada nikmat dapat bidadari, lebih besar daripada nikmat makan, lebih besar daripada nikmat dapat kenderaan ke dalam syurga. Kerana yang menjadikan itu Allah yang menjadikannya. Dia yang menjadikan benda-benda itu. Dan kita dapat melihat yang menjadikannya. Daripada benda yang dijadikan itu, tentulah lebih hebat daripada yang menjadikannya. Itu yang berseri muka mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sonok berseri muka mereka kerana dapat melihat wajah Tuhan mereka. Di dunia ini tak boleh. Nabi Musa dan Nabi Tuhan tak bagi Tuhan. Nabi Musa dan Tuhan. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu takkan dapat melihat aku. Nabi Musa paling mulia, ulul azmi pun tak dapat tengok Tuhan. Semua akan tengok Tuhan hanya di dalam syurga saja. Kalau nak tengok Tuhan, layakkan diri masuk syurga. Dapatlah melihat wajah Tuhan. Nak masuk syurga syaratnya ada berapa? Tanya yuk. Apa syarat nak masuk syurga? 2 je, tak banyak. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Itu aja 2. Beriman dan beramal soleh. Itu Allah janji dalam Quran. Dua aja. Ini nak kabur ni. Melalui zaman tengok ni. Belum ni kena kabur. Apa ayatnya? Apa ayatnya? Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Wallazina amanu, dan mereka-mereka yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat berapa? 82. Kita cek tengok Quran. Tengok tekan lagi apa? Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Mula-mula nak beriman dan beramal soleh. Kerana kalau dia dah tahu kena buat. Beriman tu artinya percaya pada rukun iman yang 6 tu. Rukun iman ada 6. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab, percayakan hari kiamat, percayakan qadar dan qada. Itu rukun iman. Baru kena beramal soleh. Apa arti beramal soleh? Apa arti beramal soleh? 2 kali nanya. Apa arti beramal soleh? Apa saja kita buat ikut cara Islam, itu namanya amal soleh. Semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, akhlak cara Islam, nikah kahwin cara Islam, nuri kenal cara Islam. Bila beriman dan beramal soleh, balasan tak lain tak bukan melainkan syurga. Awal-awal dalam surah Al-Baqarah tersebutlah. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Panjang gaya itu. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, bahawa bagi mereka itu syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ada sungai di bawah syurga. Itu untuk orang beriman dan beramal soleh. Beriman percaya betul-betul. Berapa peratus? Berapa peratus nak percaya? 100%. Amal soleh apa saja kita buat ikut cara Islam. Bila beriman dan beramal soleh, tentu dapat syurga. Garanti. Itu ayat yang ke-3. Wujuhun yawma idzin 22. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah 24. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Surah apa ayat 24 dan 25. Tengok 24 apa kata Allah. Wa wujuhun yawma idzin basirah, dan beberapa muka di hari itu menjadi muram.
Basirah tu muram, masam ni tak ngomong ini. Muram makanya ya. Mengapa? Ia yakin akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang punggungnya. Kena seksa. Dia kenapa muram tu kenapa? Kerana dia akan diseksa. Yang meremukkan tulang punggung. Itu hebat. Kena seksa lah, kena sengsara. Ia yakin dia dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang punggung. Ya. Kemudian apa? Jangan begitu. Jangan buat. Dunia ya, cinta dunia, lupa akhirat. Jangan bawa itu. Ya. Mana dia? Wa wujuhun yawma idzin basirah tadhunnu an yuf'ala biha faqirah kalla idza balaghatit taraqi. Jangan kamu itu. Wa qila man raq, man tu sakta lah, berhenti itu. Tapi jangan tak kenapa. Nampak itu juga. Ya, wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Itu ayat 20 apa? 29 ayat 26, 27, 28. Ya. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah 25. Betul, kalla idza balaghatit taraqi 26. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq itu 28 ya. Tadi 27, 28 ya. Artinya apa? Benar 24, 25 ya. Dan beberapa muka pada hari itu menjadi muram. Ia akan dilakukan terhadapnya satu perkara yang meremukkan tulang punggungnya. 26, jangan begitu. Iaitu jangan cintakan dunia dan lupakan akhirat. Ingat, kena ada timbangan antara dunia dan akhirat. Dunia ada tugas. Apa tugas di dunia ni? Untuk beribadah kepada Allah. Akhirat, ingat mati. Apa perkara yang berlaku lepas mati ya? Jangan lupa akhirat. Sebab bila roh sudah sampai ke kerongkongan, dah dekat nak mati, dah dekat maut, dekat dengan mati, apa? Dan ditanya, siapakah yang dapat mengubati kamu? Dah dekat nak mati, siapa boleh ubat? Waqila man raq, siapa yang boleh ubat kamu? Wa dhanna annahu al-firaq, siapa yang boleh membuat penyakit kamu ni? Itu yang berapa tadi? Yang 26, jangan begitu ya. Dan 27, bila ditanya, siapakah yang dapat mengubat kamu? Tak ada siapa yang dapat. Sudah nyawa dah sampai ke kolong tu, tunggu aje lah nak padam. Doktor pun mati. Tu sahaja dia mengubat orang, dia mati sudah. Kawan-kawan kita ni, Dr. Zul, muda dia dah mati. Ada doktor, patutnya dia mati, dia ada ubat. Begitu juga. Yang cakap ni, tak lama dia mati dah. Dan ditanya siapakah yang dapat mengobatinya. Dan 28, dan ia yakin bahawa keadaan adalah perpisahan. Dia mati perpisahan. Tinggal dunia, tinggal tokar, tinggal rumah, tinggal pakaian, tinggal isteri, tinggal anak-anak, habis tinggal apa? Tinggal mah. Habis tinggal pakai. Sudah mati tu. Bahawa keadaannya adalah perpisahan. Yang kebetulan apa? Berbelah. Berbeli kepayahan. Berbelit kepayahan demi kepayahan. Berbelit ya. Satu kepayahan. Kepada Tuhanlah, kepada Tuhanmu lah di hari itu kembali. Itu ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Kamu akan kembali kepada Tuhan esok ya. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Wala saddaqa wala shalla. Kerana kamu dalam dunia ni tak ada sembahyang. Tak ada cakap benar. La saddaq, artinya cakap bohong je dan tak sembahyang. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Sekarang selalu berdosa dan selalu berpaling kepada Allah Taala. Summa dhahaba ila ahlihi yatanabba. Tengok apa makna cakap-cakap Melayu ni.
Kepada Tuhanmu di hari itu tempat kembali. Sedang dia tidak membenarkan dan tidak semayang. Dia tidak membenarkan Allah Ta'ala. Tak percaya Allah Ta'ala. Dan tidak semayang. Tetapi mendustakan dan berpaling. Udah dosa berpaling juga, tak ada ingatkan Tuhan. Berpaling dari Allah Ta'ala. Kemudian kembali mendapatkan ahlinya, berlangkah sombong. Kembali berpergian sombong itu. Sombong dia, begitu isteri, begitu anak-anak, begitu sombong mereka. Tak nak ingat Allah, tak nak semayang, tak nak zakat, tak nak pergi haji dan sebagainya. Dengan sombong, ya, berpaling dengan keluarganya, dengan sombong. Kemudian dikembali, celakalah untuk orang-orang yang celaka. Celakalah untuk orang-orang celaka, ya. Mana? Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Ayahsabul insani an yutraka sudah. Celaka begitu. Aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Itu celaka dan celaka, ya. Ayahsabul insani an yutraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Ayat yang ke-37. Apa yang kita bawa? Ayat yang ke-37. Bukankah asalnya setitik mani yang dipancarkan? Kita ni semua asal daripada setitik air mani. Hena. Air mani itu boleh jatuh ke tanah. Semut pun tak siap nak makan. Itu asal kita ni. Tak kira lah kamu siapa. DO ke, magistrate ke, lawyer ke, menteri ke. Semua asal daripada air mani yang hena. Ya. Hena. Itu dalam diri kita ni. Penuh kehinaan. Bagaimana? Apakah manusia menyangka bahawa ia akan dibiarkan? Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Kemudian kembali mendapatkan ahlinya dengan rasa sombong. Celakalah untuk engkau dan celakalah. Kemudian itu celaka untuk engkau dan celaka lagi. Dua kali sebut. Aula laka fa'aula, itu dua kali sebut. Apakah manusia menyangka ia akan dibiarkan? Bukankah asalnya setitik mani yang dipancarkan? Kita ni asal daripada setitik mani. Semuanya. Mana setitik mani? Yang ke-37. Yang ke-37. Minta ayat ni. Kita ni asal daripada setitik mani. Alam nakun nutfatan min maniyyin yumna. Ya. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia jadi darah. 37 28 jadi darah. Kemudian menjadi segumpal darah. Lalu dia jadikan dan sempurnakan. Jadi manusia. Yang ke-38. Yang ke-39, kemudian dia dijadikan berpasangan. Ada lelaki ada perempuan. Berpasangan antara lelaki dan perempuan. Yang ke-39. 37, 38, 39. Faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Yang 40, apakah Tuhan yang demikian tidak berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Tak berkuasa kalau Allah hidup kita balik. Senang aja bagi Allah, ya. Yang dah tak ada boleh dia ada kan, yang dah ada. Nak baik-baik pulih je. Keterangannya panjang lagi sikit, ya. Jadi cukupkan itu dah bunyi, ya. Kita baca keterangannya akan datang insya-Allah, ya. Daripada 1:40 dah baca keterangan yang belum baca lagi, ya. Insya-Allah kita akan baca insya-Allah. Baik, sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak bangkang? Ya. Allah ada juga. Ya. Macam mana? Kita hanya melihat Allah dalam syurga saja, lain tak dapat. Ya? Pada masa kan kita ingat Allah lagi belum? Malaikat. Ada yang nanya kita malaikat munkar dan nakir. Jadi pada masa udah dalam syurga tu bau. Kumpulkan orang syurga tu, Allah tanya, mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat aku? Siapa tanya? Mana? Apa yang dia kata? Nak lah. Dan dia pun buka hijab. Hijab tu lah, dinding, tirai.
tabiur. Dan dapat kita melihat wajah Tuhan. Masa itulah berseri-seri muka kita ya. Sudah apa? Sebelum itu kita sujud dulu. Dipanggil Nabi Musa tu panjang ceritanya. Panggil Nabi Musa, dipanggil Nabi Isa, dipanggil Nabi Daud membaca kitab-kitab yang turun kepada dia. Udah habis semua tu, baru Allah tanya manusia-manusia lain. Ini dalam syurga apa ni? Maukah kamu aku bukakan hijab dan kamu dapat melihat wajahku? Siapa tak nak? Jadi kita tak, lalu Allah buka hijab. Masa itulah kita nampak wajah Tuhan ya. Itu yang berseri-seri muka tu. Wujuh yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Ya. Pada hari itu muka mereka berseri-seri dan kepada Tuhan mereka dapat menelik. Bukan tengok, menelik. Tengok betul-betul. Bedik betul-betul. Ya. Okey, lagi? Bagus salam tadi. Nikmat yang paling agung dapat pihak Allah. Nikmat yang lain itu tak ada. Yang lain itu agung juga, ini paling agung. Kenapa paling agung? Yang lain itu no point juga. Apalah no pointnya? Nikmat yang Allah bagi kepada kita dalam syurga ada 99%. Semua nikmat ada 100%. Dalam syurga itu ada 99% lagi. Semua nikmat Allah ada 100%. 99% Allah sediakan di syurga. Di dunia ni apa? 1% saja. Itu pun tak terkira kita punya banyak. Nikmat di dunia ni kita boleh ambil gitu-gitu aja ke? Sikit hebat kan nikmat tu. Yang kita berperang tu, yang kita berbunuh tu, yang kita menipu-nipu tu kerana nak merebut satu nikmat je, 1% nikmat je. Itu pun tak terkira. Hebat nikmat Allah dalam dunia ni. Nikmat mata, nikmat telinga. Boleh ambil apa tu je. Apa tu ke? Dah. Bagus. Tapi paling bagus, paling sempurna ialah dapat melihat wajah Tuhan. Apa saja nikmat Allah tu semua kita semua bagus belaka. Cuma kita kena syukur kepada nikmat Allah. Sebab dalam hidup ni ada 4. Yang pertama bila dapat nikmat syukur. Yang kedua bila dapat musibah sabar. Yang ketiga bila dapat boleh taat redha dengan ketentuan Allah. Yang 4 bila melakukan dosa taubat. 4 perkara yang mesti ada dalam dunia ni. Okey lagi. Habis. Sekian dulu pembacaan kita pada malam ini ya. Akan datang kita akan baca penerangan tentang surah Al-Qiyamah ya. Kalau tak padam lah. Kalau padam carilah ustaz lain Ibu Ayub boleh insyaAllah ya. Ada kitab mana semua ni. Cuma nak ngatukkan bibi atas dan bawah aja susah. Baik, sekian dulu tuan-tuan dan saudara yang dirahmati Allah sekalian. Ampun maaf, salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim.